Bimbang tentang gout? Cubalah Eural, pengalkali air kencing yang berkesan. Eural, kurangkan paras asid urik anda sekarang. Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 12 Januari 2022 bersama dengan saya Nur Syah Mama Amin. Di sebalik tekanan segenap penjuru, Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki berkata dia tidak akan berundur daripada jawatan disandang. Katanya tiada mana-mana pihak yang boleh menamatkan tugasnya selain daripada Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah. Bercakap kepada Sinar Harian pada Selasa, Azam menegaskan pendiriannya untuk tidak meletakkan jawatan kerana tidak ada keperluan untuk dia berbuat demikian. Beliau juga tidak mengambil peduli dengan apa jua tuntutan yang mahu diperjuangkan oleh pihak-pihak tertentu. Azam ketika ini berdepan desakan supaya bercuti dan meletakkan jawatan susulan pemilikan jutaan saham termasuk yang dibeli adiknya Nasir menggunakan akaunnya. Sementara itu, Azam meminta semua pihak bersabar dan dia telah menyerahkan diri kepada jawatan kuasa SPRM untuk disiasat. Sinar Harian memetik Azam sebagai berkata, dia percaya kebenaran akan muncul akhirnya kerana telah mengikuti segala protokol yang ditetapkan. Ditanya mengapa mengambil masa untuk menjawab tuduhan ke atasnya, Azam berkata tiada keperluan untuk berbuat demikian, memandangkan beliau bukan ahli politik, sebaliknya masih perlu melaksanakan tugas sebagai pegawai tinggi kerajaan. Sementara itu, Majlis Presiden PH menggesa pengerusi Lembaga Penasihat Pencegah Rasuah SPRM, Abu Zahar Ujang dan Azam Baki direhatkan sementara. Ini bagi membolehkan siasatan terhadap dakwaan pemilikan sejumlah saham membabitkan Ketua Pesuruhjaya SPRM itu selesai. Dalam satu kenyataan, Majlis Presiden PH berkata, ini susulan kenyataan 6 ahli lembaga LPPR yang menjauhkan diri daripada kenyataan Abu Zahar apabila dia cuba membersihkan nama Azam. Menurut mereka, kenyataan 6 ahli lembaga itu menjadi bukti paling kukuh Abu Zahar tidak diyakini dan dipercayai ahli LPPR. Pada masa sama, mereka turut menggesa pengerusi panel perundingan dan pencegahan rasuah SPRM Borhan Dollah direhatkan kerana enggan bertindak menyiasat Azam Baki. Dalam sidang media pada 5 Januari lepas, Abu Zahar berkata Azam tidak melakukan sebarang kesalahan kerana saham itu dibeli adiknya dengan menggunakan namanya. Abu Zahar juga mendakwa lembaga itu berpuas hati terhadap penjelasan Azam. Bagaimanapun, kenyataan itu dinafikan 6 ahli LPPR yang lain dengan mengatakan ia hanya pandangan peribadi Abu Zahar. Dalam pada itu, Majlis Presiden PH memandang serius kenyataan 3 timbalan Pesuruhjaya SPRM baru-baru ini yang menyatakan sokongan terbuka terhadap Azam dan menyifatkannya sebagai tindakan terburu-buru. Baik, berita yang seterusnya. Ahli Parlimen Bintulu Tiong King Sing sekali lagi mengecam Kementerian Kesihatan berhubung usaha kementerian itu menangani wabak COVID-19. Kali ini beliau membayangkan bahawa data kematian dan kes jangkitan telah dimanipulasikan oleh tangan-tangan gaib. Dalam satu kenyataan hari ini, Tiong berkata sejumlah 31,696 kematian setakat 10 Januari akibat COVID-19 hanyalah angka yang dilaporkan dan diterbitkan. Dia bagaimanapun tidak menghuraikan perkara itu atau memberikan bukti untuk menyokong dakwaannya. Tiong yang juga Duta Khas Perdana Menteri ke China sebelum ini beberapa kali mengkritik isu pengendalian wabak COVID-19 di Malaysia. Isnin lalu dia membidas Ketua Pengarah Kesihatan Dr. Noor Hisham Abdullah kerana tidak mengambil iktibar daripada China dalam menangani wabak itu. Ini membawa kepada respon Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin yang menjelaskan bahawa strategi kerajaan untuk membendung wabak itu adalah dengan melaksanakan strategi mitigasi. Ini berbeza dengan strategi sifar COVID di China yang membawa kepada penutupan menyeluruh di kawasan yang hanya mempunyai beberapa kes positif. Tiong bagaimanapun menyifatkan menteri itu sebagai angkuh dan telah mengenepikan hakikat bahawa Dr. Noor Hisham tidak melakukan tugas dengan baik dalam menangani wabak ini.
Pembantu rumah Indonesia di pelbagai negara termasuk Malaysia tampil bersama dalam kempen Ketuk Periuk bagi memperjuangkan pelindungan kerja lebih baik. Mereka merakam video ketukan 18 kali sebagai tanda kehampaan kepada RUU Pelindungan Pekerja Rumah Tangga yang tertangguh 18 tahun di Parlimen Indonesia. Kempen itu dibuat di tengah-tengah perbincangan untuk terma-terma baru pengambilan pembantu rumah antara Republik itu dan Malaysia. Bercakap kepada Malaysia kini, Wakil Perwakilan dari Persatuan Pekerja Rumah Tangga Indonesia Migran atau Pertimik, Binti Rosidah berkata, mereka berharap kempen itu bukan sahaja mengetuk hati anggota Parlimen tetapi juga orang awam. Rang undang-undang yang tertangguh selama 18 tahun akibat bantahan daripada dua parti politik terbesar di Indonesia, antaranya menuntut pekerjaan pembantu rumah diiktiraf sebagai pekerjaan rasmi. Di Malaysia, pembantu rumah tidak diiktiraf sebagai pekerjaan rasmi di bawah Akta Pekerjaan 1955 dan sering mendapat gaji lebih rendah daripada gaji minimum RM1,200. Menteri Sumber Manusia M. Saravanan sebelum ini mendedahkan bahawa Indonesia dalam perjanjian pengambilan pembantu rumah yang kini di peringkat akhir meminta Malaysia menetapkan gaji minimum sebanyak RM1,500. Pening, tangan dan kaki kebas, letih. Ini mungkin tanda peredaran darah kurang baik. Cubalah Thomson Activated Ginkgo dengan teknologi aktivasi dari Jepun yang menghancurkan ginkgo biloba dan melekat pada dinding usus untuk penyerapan lebih baik bagi membantu memperbaiki peredaran darah. Kawalan kualiti memastikan ia mudah larut dengan daun muda ginkgo dari Jepun. Untuk peredaran darah yang lebih baik, cubalah Thomson Activated Ginkgo. Ini adalah Medifax untuk Thomson. Kita ke perkembangan yang berikutnya. Trend unboxing isteri yang tular boleh membawa kepada keruntuhan institusi keluarga, tegas Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ahmad Marzuk Syari. Ini katanya apabila bakal ibu bapa sebagai tonggak institusi ini daripada awal lagi sudah tidak mengikut landasan nilai yang betul. Ahmad Marzuk dalam kenyataannya turut menyeru semua pihak yang berperanan untuk mengambil tindakan proaktif dengan mempromosi nilai keluarga Islam di media massa. Terdahulu, trend unboxing isteri tular di media sosial dengan memaparkan video suami sedang membuka aksesori pakaian pengantin isteri pada malam pertama perkahwinan mereka. Difahamkan video-video tersebut dirakam bagi menyatakan kepada penonton bahawa mereka telah sah menjadi suami isteri. Bagaimanapun, trend itu tidak diterima baik sesetengah pihak dengan alasan ia bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Semalam, Jabatan Agama Islam Perak turut menasihatkan umat Islam supaya menjauhi trend itu dengan menyatakan adalah wajib bagi suami untuk menjaga maruah dan kehormatan isteri. Polis telah membuka kertas siasatan berhubung pendakwaan pelanggaran SOP Pelan Pemulihan Negara Fasa 4 dalam sebuah majlis parti Makal Sakti pada Ahad lalu. Majlis itu dihadiri bersama kepimpinan parti itu dan bekas Perdana Menteri Najib Razak dalam acara yang diberi nama Posko Our National Pride. Ketua Polis Daerah Dang Wangi Nur Delhan Yahya berkata, pihaknya mengesan satu ciapan di media sosial oleh seorang pemilik akaun Twitter. Jelasnya hantaran tular itu mengenai beberapa individu yang tidak memakai pelitup muka pada majlis yang diadakan di Jalan Tun Ismail, Kuala Lumpur itu. Pemilik akaun Twitter berkenaan menyoal tindakan hadirin yang tidak memakai pelitup muka pada majlis itu. Nur Delhan dalam satu kenyataannya semalam berkata, kes itu disiasat di bawah Seksyen 21 Akta 342 dan Peraturan 16-1 Peraturan-Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 2021. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini.
Sekian sahaja daripada saya, Nusyaha Mama Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.